Hari ni timbul isu apa berkaitan dengan ziarah kubur ni. Ada kelompok-kelompok yang hari ni orang sebut Salafiyah Wahabiyah lah. Jadi dia melabelkan orang-orang yang ziarah kubur, kemudian membaca Al-Quran berwirid dekat kubur tu, dia anggap dilabelkan sebagai penyembah kubur. Dibaca, dia tak label penyembah kubur. Jadi dia tengok ukuran kasar. Ukuran kasar duduk tepi kubur, sembuh lalu. Baik, kata Imam Ghazali, maka ketahuilah sesungguhnya orang yang bertawakal barangkali membawa bekal. Yani orang-orang yang bertawakal ni ada kalanya dia juga menyediakan bekalan. Dan bawa bekal ni tidaklah berlawanan dengan hakikat tawakal. Jadi jangan kita membuat kesimpulan orang-orang yang mencari bekalan ni, bawa bekal ni, ataupun mengambil kira sebab musabab bagi sesuatu perkara ni, seperti menyediakan bekalan dan sebagainya, tu jangan kita anggap mereka ini tidak bertawakal. Jadi bila kita meletakkan, apabila seseorang tu dia mengambil kira sebab musabab, mengambil kira wasilah, mencari bekalan dan sebagainya, bahawa semua itu tidak berlawan dengan hakikat tawakal. Jadi Imam Ghazali menyatakan bahawa orang yang bertawakal ni ada kalanya dia ni bawa bekal, dan itu tidak salah, tidak berlawanan dengan hakikat tawakal. Tapi sedangkan dia tidak menggantungkan hatinya pada bekal, dengan syarat ni, hati dia itu tidaklah menaruh pergantungan, tidaklah meletakkan harapan dan pergantungan kepada bekalan yang dia bawa. Dia tahu bekalan ni sebab saja yang diharuskan oleh syarak, lalu dia bawa dengan tujuan-tujuan yang betul. Kadang-kadang hatinya tetap meyakini bahawa semua yang akan berlaku nanti semata-mata dengan kudrat dan iradat Allah. Jadi kalau dia ada kefahaman dan keyakinan seperti itu, maka bekalan yang dia bawa tu tidaklah berlawanan dengan hakikat tawakalnya tu. Dengan merasakan bahawasanya perbekalannya itu pasti sebagai rezekinya, yakni dia tidaklah sampai ke tahap bahawa bekalan yang dia bawa nanti itu pasti inilah akan jadi rezeki aku nanti. Tak. Maksudnya dia tetap ada keyakinan bahawa apa-apa yang akan berlaku nanti semata-mata dengan kehendak dan ketentuan Allah. Dengan arti bekalan yang aku bawa ni belum tentu menjadi rezeki untuk aku, belum tentu lagi. Jadi dia ada kefahaman tu, dan dia ada keyakinan tu. Jadi bekalan yang dia bawa tu tidak salah dan tidak berlawan dengan hakikat tawakal. Dan kita tak boleh nak kata orang yang bawa bekal tu sebagai tidak bertawakal. Itu kenyataan bahawa kita ni sudah salah melabelkan orang sebagai tidak bertawakal kerana tengok dia bawa bekal ataupun mengambil kira sebab musabab. Dan padanya juga mendirikan tubuh badan, yakni rizkinya itu dia tidaklah ada, hatinya tidaklah merasakan bahawa rizki, bekalan yang dibawa itu akan jadi rizkinya. Demikian juga hatinya itu tidaklah merasakan bahawa, hati tidak berasa, tidaklah meyakini atau tidaklah merasakan bahawa bekalan yang dibawa inilah yang akan melangsungkan kehidupan dia, yang akan memanjangkan umur dia, yang akan menjadikan dia terus hidup. Dia tetap meyakini semua itu berlaku semata-mata dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Kalau dia ada kefahaman yang betul macam ni, keyakinan yang betul macam ni, maka tak ada masalah. Jadi masalah tu timbul bila orang bawa bekal, hati duk paut dengan bekalan tu. Jadi dia yakin ada bekalan ni, inilah pasti rezeki aku lagi.
dan dengan inilah aku akan hidup nanti. Itu bahagian salah. Tapi kalau dia ada kefahaman yang betul, keyakinan yang betul, maka bekalan yang dibawa itu tidaklah menjadi satu masalah. Ini dalam masalah ni, masalah lain pun sama juga. Tapi saya tak nak pergi panjang lagi lah. Kita tengok sini dulu. Bahkan dia hanya menggantungkan hatinya, yakni pada keyakinannya itu terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala semata-mata dalam keyakinan dia. Tasdik hati dia, kepercayaan hatinya semata-mata kepada Allah. Dan bertawakal kepadanya, yakni daripada pergantungan hati tadi itu, daripada keyakinan tadi itu, menjadikan dia ni menyerahkan segala urusan kepada Allah. Itulah tawakal. Atas keyakinan apa-apa yang berlaku dengan kehendak dia, dengan kekuasaan dia, dengan takdir. Jadi daripada keyakinan itu, hati yang ada keyakinan itu, hati yang ada pergantungan seperti itu tu, maka hati itulah yang akan menyerahkan urusan kepada Allah. Sebab sebenarnya atas ketentuan dia belaka, atas kehendak dia belaka, kekuasaan dia belaka. Jadi itulah yang dikatakan orang yang bertawakal. Jadi bekalan yang dia bawa tu tidaklah membatalkan keyakinan ini, tidaklah berlawanan dengan keyakinan ini. Dan seterusnya dia berkata dalam hati dia, dia kata dalam hatinya itu, sesungguhnya rezeki telah dibahagi dan sudah selesai pembahagiannya. Yakni dia percaya adanya takdir, dia ada kepercayaan ini, dia ada tasdik ini. Dia yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha menentukan, Maha berkehendak. Kemudian rezeki manusia ini sudah dibahagikan Allah, sudah ditetapkan Allah. Dia ada ilmu tentang perkara ini, kemudian dia ada keyakinan terhadap perkara ini. Dan sudah selesai pembahagiannya, yakni sudah diagihkan, sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala bebas kehendaknya, yakni kehendak Allah Ta'ala untuk menetapkan itu dan ini semata-mata kehendak dia, bebas secara mutlak. Bebas kehendaknya. Sekiranya ia mahu mendirikan tubuh badanku dengan bekal ini atau dengan yang lainnya, terserah kepada kehendaknya juga. Jadi hidup aku ni, kelangsungan aku ni, sama ada dengan sebab rezeki ni atau mungkin dengan sebab-sebab lain. Jadi sesiapa yang ada kefahaman seperti ini, ada keyakinan ini, maka dia dikira sebagai orang yang bertawakal. Dan bekalan yang dia bawa itu tidak salah dan tidak berlawan dengan tawakal. Baik. Dan barangkali pula orang yang bertawakal membawa bekal dengan niat yang lain. Ada juga kadang-kadang dia bawa bekal, tadi dia bawa bekal tak ada sebab musabab. Dalam keadaan dia yakin bahawa hidupnya aku ni, bahawa dia ni hidup dan berterusan kelangsungan hidup dia ni semata-mata dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Dan rezeki aku ni sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Dia ada kefahaman dan keyakinan tu. Jadi dia buat bekal tujuan apa? Semata-mata itu diharuskan syarak. Tak ada satu, tak ada masalah. Baik, ada kalanya ada tujuan lain lagi kadang-kadang, iaitu barangkali pula orang yang bertawakal membawa bekal dengan niat yang lain. Ada niat lain lagi kadang-kadang, iaitu seperti mahu menolong orang Islam. Dia nak tolong orang lain pula. Mudah-mudahan bekal ada ni, sudahlah dia ni tidak meletakkan keyakinan dan pergantungan pada bekalan tu, semata-mata atas keyakinannya itu hanya kepada Allah, tempat bergantung hati dia tu. Jadi bekalan yang dibawa ni dikira sebagai sebab musabab, wasilah yang diharuskan. Tapi dia tidaklah meletakkan keyakinan pada bekalan tu. Itu sudah dikira sebagai perjalanan yang lurus. Bahkan kadang-kadang dia ada niat baik lain lagi. Dia bawa bekal ni selain daripada sebab musabab yang diharuskan, iaitu untuk tolong orang pula. Jadi bekalan yang dibawa tu adalah satu kebaikan. Seperti mahu menolong orang Islam atau seumpama itu, ataupun tujuan-tujuan yang lain lagi. Jadi dari segi ini, maka mengambil bekal itu, bawa bekalan ini adalah merupakan aspek syariat zahir.
Jadi aspek syariat yang zahir ini akan dikira baik sekiranya antara sebabnya kerana niat-niat dia tu. Apa niat dia? Niat nak tolong orang. Sekiranya berkalang ni, sekiranya ada orang kesusahan, bolehlah dia bantu, bolehlah dia kongsi makanan dan sebagainya, boleh kongsi bekalan-bekalan ni. Jadi niat-niat itu adalah niat yang baik yang muafakat dengan syarak. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang bawa bekal itu tidaklah menjadi satu kesalahan, apatah lagi dia ada niat-niat yang baik seperti ini. Dan justru itu bukanlah hal mengambil bekal dan meninggal bekal yang menjadi perkiraan. Jadi persoalannya bukan masalah berbekal atau tidak. Bukanlah persoalannya situ. Persoalannya di mana? Sejauh mana keyakinan hati kita tu, kefahaman dan keyakinan hati. Situlah pengukur dia. Bukan masalah bawa bekal ke tak bawa bekal. Bukan masalah mengambil kira sebab musabab ke atau tidak mengambil kira sebab musabab. Tapi ukurannya sejauh mana kefahaman kita dan keyakinan hati kita tu. Kalau kita ambil bawa bekalan, mengambil kira sebab musabab, dalam keadaan kefahaman kita salah, keyakinan kita salah, iaitu kita meletakkan harapan sepenuhnya kepada sebab musabab tu dalam bekalan tu, memang rosaklah. Tapi kalau kita faham baik, kita ada kefahaman yang baik, keyakinan yang betul dan jelas, maka sebab musabab dan bekalan yang kita ambil itu tidaklah membatalkan status tawakal kita. Hanya saja yang menjadi perkiraan ialah hal keadaan dalam hati. Itulah ukuran dia. Bukan masalah dalam persoalan tawakal ni, bukan masalah dia bawa bekal ke tak bawa bekal ke sebagai ukuran. Ukurannya apa keyakinan dia? Apa keyakinan dia terhadap Allah. Jadi yang menjadi perkiraannya ialah hal keadaan dalam hati, yakni ke mana pergantungannya. Jadi perkara ini sebenarnya apa yang disebut oleh Ghazali ini dalam masalah tawakal, masalah ambil bekalan. Perkara yang sama juga kalau kita luaskan skop dia melibatkan banyak perkara. Contoh kita nak pergi, ni bab lain, kita nak ke bawah, tapi pattern serupa. Yang menjadi ukurannya adalah kefahaman dan keyakinan. Saya nak beri contoh. Contoh ni menjadi panas sikit. Contoh panas sikit. Iaitu masalah orang yang pergi ke kubur, ziarah makam, ziarah kubur awliya, kubur salihin, dan mengambil berkat. Mengambil berkat dengan para ulama, para awliya, para salihin di kuburan mereka itu. Jadi perkara itu pun sama. Ukurannya adalah apa kefahaman orang itu, apa keyakinan dia. Kalau dia ada keyakinan, kefahaman yang salah, keyakinan yang salah, sehingga mempertuhankan punya kubur tu, memang salah lah, kufur dan syirik lah. Tapi kalau dia ada kefahaman yang betul, apa yang dia faham, kefahaman yang betul, dia tahu statusnya, orang ni makhluk juga, hamba Allah juga, dan dia ni orang soleh, dari segi ambil berkat harus ada syarak, dia tahu, dia faham benda macam tu, maka tak ada masalah lah. Hari ni timbul isu apa berkaitan dengan ziarah kubur ni. Ada kelompok-kelompok yang hari ni orang sebut Salafiyah Wahabiyah lah. Jadi dia melabelkan orang-orang yang ziarah kubur, kemudian membaca Al-Quran berwiri dekat kubur tu, dia anggap dilabelkan sebagai penyembah kubur. Dibaca, dia tak label penyembah kubur. Jadi dia tengok ukuran kasar. Ukuran kasar, duduk tepi kubur, sembuh lalu. Ini satu gaya berfikir orang yang ada otak yang sakit. Gaya berfikir otak yang sakit. Boleh saya nak kata macam tu, bahawa ini gaya berfikir orang yang otak dia sakit.
Apakah semata-mata kita duduk keliling duduk tu berarti kita sembah benda tu? Orang yang keliling Kaabah, semayang menghadap Kaabah, apakah berarti dia sembah Kaabah? Jadi gambaran zahir ni ukurannya bukan persoalan tu. Macam Mauzali kata ni lah, persoalannya bukan masalah bawa bekal ke tak bawa bekal, bukan tawakal ni, tapi sejauh mana hati dia tu, kefahaman dia dan pergantungan hati dia. Tu ukuran dia. Jadi nak tahu dia bertawakal ke tak, bukan dilihat dari segi dia bawa bekal ke tak bawa bekal. Kalau dia dah bawa bekal tapi hati dia debur semua, debur mati aku padang lah. Dah bawa bekal, gaya macam orang tawakal, macam Tok Wali tawakal, tapi hati perut tu debur semua, bimbang semua, padang dah, tak ada makan, mati lah aku kali ni. Nak kata apa? Jadi sebab tu kata Imam Ghazali, ukurannya adalah kefahaman dan keyakinan hati. Sama juga benda-benda tadi. Masalah orang yang duduk tepi kubur baca Al-Quran, orang yang mengelilingi tawaf di sisi Kaabah, semayang menghadap Kaabah, serupalah. Jadi ukurannya bukan atas perbuatan tu perbuatan tu. Tak bolehlah nak baca semua tindakan tu berarti menyembah apa yang dikelilingi tu, apa yang di depan dia tu. Jadi ukurannya apa kefahaman dia, apa keyakinan dia. Itu ukurannya. Jadi kita kena tanyalah orang yang semayang depan Kaabah tu, apa kefahaman dia. Kalau dia duduk semayang depan Kaabah, memang kefahaman dan keyakinan dia sembah Kaabah tu memang syirik lah, memang syirik. Tapi kalau kita tanya dia bahawa itu adalah kiblat yang disuruh oleh syarak, sesat. Dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan berkiblatkan Kaabah yang disuruh oleh syarak, sesat. Dia faham gitu, dia yakin macam tu, sesat. Tapi orang yang sama kalau dijawab memang disembah batu tu, memang rosak. Sama juga orang ziarah kubur, duduk kat kubur, tepi kubur, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kena tanya dia tu, dia buat gitu tu sebab apa? Apa kefahaman dia, apa keyakinan dia. Kalau dia sembah mempertuhankan punya kubur tu memang syirik lah. Tapi kalau dia pergi dengan tujuan-tujuan yang selaras dengan syarak, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Zaman awal Islam saya sebut ni sebab banyak kali berlaku kekeliruan. Bukan sekadar berlaku kekeliruan, bahkan kekeliruan tu memang sentiasa ada lah. Kelompok-kelompok yang suka mengelirukan ni. Tapi yang itu lagi ni, pemikiran orang ramai ni kadang-kadang terpengaruh tanpa sedar dengan fikiran-fikiran ini, menyebabkan apa-apa yang diharuskan syarak, bahkan ada kala yang ditutup oleh syarak, ditinggalkan. Zaman awal Islam memang ziarah kubur ni dilarang oleh Nabi. Apakah larangan tu disebabkan kerana bawa dia syirik? Tidak. Sebab apa? Sebab lepas daripada tu Nabi benarkan semula, bahkan Nabi suruh. Dulu kata Nabi, aku larang kamu menziarah kubur, tapi hari ni fazuruha, ziarahi dia, kerana dia mengingatkan engkau kepada kematian. Jadi Nabi larang sebelum ni bukan kerana perbuatan tu buat dia syirik, tapi Nabi larang kerana sebab-sebab lain. Kerana sebab-sebab nak jaga pemikiran orang ramai ni yang masih terikat dengan keberhalaan. Jadi bila orang Islam dah faham akidah, faham tauhid, kuat keyakinan, jelas dah perkara ni, faham molek dah, i'tiqad dia molek dah, Nabi benar balik. Jadi ukurannya adalah kefahaman dan keyakinan. Di awal Islam kefahaman tu mungkin tidak kukuh, Nabi larang dulu. Bila orang dah faham, orang dah ada keyakinan betul, Nabi benarkan balik. Sebab apa? Kerana perbuatan tu bukan perbuatan syirik. Itu kena faham macam tu. Hari ni timbul lah, dilabelkan orang yang ziarah kubur ni sebagai tawaf kubur lah. Kita tak tengok, tak ada orang lagi duk musim ketang macam di tawaf Kaabah tu. Tapi bahasa yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang akal beseng gitu tu. Dia guna sengaja cari perkataan-perkataan yang orang tengok tu jadi fobia sikit. Tawaf kubur lah. Padahal kawan ni duduk je, cuma duduk keliling, bukannya ke motor pusing kubur gitu, duduk keliling tu. Tapi labeling tawaf kubur lah, inilah macam-macam. Ini bukan ulama ahli ilmu.
Ini propagandis. Kelompok-kelompok propagandis yang mempropagandakan, yang cuba dan mempropagandakan fikiran-fikiran tertentu. Maka kalau kita tengok dari segi kawaid ilmiahnya tu, mensifatkan benda bermasalah tu jadi celaru. Kalau ahli ilmu sungguh ni, dia akan jelas perkara ni, dia akan beritahu persoalannya, masalahnya apa gini, baru dinilai. Ni tak gitu, label lebih kurang. Dan kadang kenyataan sebenar tak seperti itu. Ini berlaku. Jadi akibatnya orang ramai ada tahu kala termakan akhir sekali kubur mak ayah pun tak pergi. Tak pergi kubur, jauh kubur. Hak biasa pergi jauh kubur jadi tak apa nak pergi dah. Kerana anggapan-anggapan tadi tu. Padahal kita tahu Nabi sendiri tengah-tengah malam Nabi pergi ziarah kubur Baqi'. Kubur Baqi'. Kubur syuhada Uhud, Nabi sendiri ziarah. Riwayat-riwayat menyebut.